Bekalan ubat-ubatan pula bermasalah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka 25 kertas siasatan berhubung pembelian dalam sektor kesihatan negara yang dikesan terbabit rasuah ketika pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, beberapa individu tertentu akan dipanggil dalam tempoh terdekat termasuk kemungkinan kenamaan bertaraf menteri. Setakat ini sedang menyiasat pelbagai isu khususnya berkaitan pengurusan COVID-19 ketika tempoh wabak itu berlaku hingga sekarang, katanya. Azam Baki berkata pihaknya sudah menerima laporan daripada pelbagai pihak, namun beliau enggan menamakan mana-mana agensi. Hari ini rakyat dikejutkan pula dengan berita bahawa beberapa jenis ubat-ubatan dikesan mengalami kekurangan di pasaran termasuk di klinik swasta. Menurut laporan Berita Harian, situasi itu berlaku keberikutan kegagalan pembekal dari luar negara menghantar bekalan mengikut tempoh yang ditetapkan akibat kekurangan bahan mentah. Antara ubat yang didakwa mengalami kekurangan adalah ubat batuk, demam dan antibiotik yang disifatkan penting untuk rawatan harian pesakit. Selain ubat untuk merawat penyakit kaki, tangan dan mulut, HFMD, disebabkan peningkatan kes itu di seluruh negara. Jika masalah itu tidak diatasi segera, dibimbangi kekurangan bekalan ubat boleh berlanjutan sehingga hujung tahun ini. Laporan Berita Harian juga memetik kenyataan Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia Perdim dan Persatuan Farmasi Malaysia MPS. Daripada maklumat yang diperoleh, pihak kami mendapati sekiranya masalah ini tidak dibendung segera, kekurangan bekalan ubatan ini boleh berlanjutan sehingga hujung tahun. Klinik swasta juga sudah mula melaporkan kekurangan bekalan ubat batuk, demam dan antibiotik dengan alasan diberitahu syarikat ubatan bahan baku iaitu bahan mentah gagal dihantar ke negara ini dalam tempoh ditetapkan, kata Presiden Perdim Dr. Boy Saidi Abdul Razak seperti dipetik. Menurut beliau, bahan mentah tersebut sangat penting kerana ia diperlukan untuk memproses ubat-ubatan yang dikilangkan di negara ini. Kegagalan kilang untuk mendapatkannya dalam waktu yang ditetapkan menjejaskan pengeluaran ubat dalam negara, katanya lapor Berita Harian. Dr. Bosaidi berharap Kementerian Kesihatan KKM dapat campur tangan segera untuk mengatasi masalah berkenaan. Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS Amrahi Buang pula berkata, maklumat daripada pihak farmasi komuniti memaklumkan kebanyakan ubat-ubatan yang berkurangan di pasaran itu adalah ubat yang digunakan untuk rawatan HFMD. Rawatan untuk jangkitan HFMD tidak spesifik dan ada antara farmasi yang kini sudah kehabisan stok dan tidak mempunyai pilihan ubatan alternatif terutamanya untuk rawatan kepada bayi, katanya. Nampaknya KKM tidak sudah dilanda kontroversi. Isu risiko pendedahan keselamatan privasi pengguna MySejahtera belum selesai. Tiba-tiba timbul isu rasuah dalam perolehan perubatan. Kini bekalan ubat-ubatan pula dikatakan bermasalah. Jom Channel berharap pihak yang berkuasa atau SPRM turut menyiasat isu bekalan ubat-ubatan ini. Mana tahu wujud pelanggaran Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Lebih-lebih lagi di saat kerajaan dilaporkan hendak mengembalikan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST untuk mengganti cukai jualan dan perkhidmatan SST yang akan menguntungkan pihak tertentu dalam rantaian bekalan barangan. Selepas kenyataan Azam Baki bahawa terdapat individu tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan membuat wang haram daripada kesakitan dan kemalangan orang ramai, kita sudah tidak boleh lagi menerima sebarang alasan pemain-pemain dalam sektor perubatan ini berhubung bekalan ubat-ubatan begitu sahaja. Siasatan yang telus wajar dijalankan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.